الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah summa alhamdulillah yang saya hormati sah pentadbiran Surau Ibnu Sina, yang saya kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Hari ini 25 hari bulan tu. 25 hari gaji. Wah, masya-Allah, gaji baru masuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masuk boleh cek akaun masing-masing. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kita masuk gaji, ambil keberkatan, beri pada orang tua kita. Kita ambil keberkatan daripada rezeki yang kita dapat, sedekahkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka hari ini hari yang bahagialah, 25 hari bulan masuk gaji. Alhamdulillah. Gunakan sebaiknya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan asbabnya itu semakin kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk lagi dalam kitab Wayah Al-Matlub karangan Imam Ibnu Al-Daibah, iaitu Amalan Penghapus Dosa. Hadis yang ke-6 daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amali. Sesiapa yang berwuduk seperti yang diperintahkan, yakni wuduk yang diperintahkan adalah kepada mereka yang ingin melaksanakan solat yang diperintahkan. Setiap apa yang kita lakukan diwajibkan kepada kita mengambil wuduk sekiranya kita ingin melakukan solat, apa jua perbuatan yang berkaitan dengan solat. Solat fardu, solat tahajud, solat sunat wuduk, solat duha, solat witir, itu semua berkaitan dengan mengambil wuduk. Melainkan tidak mempunyai air, bolehlah kita tayamum. Kita kena faham perkara tersebut, ya. Ustaz, kalau ambil wuduk ketika mana sebelum tidur hukumnya sunnah. Faham? Ada wuduk ni hukum dia wajib. Ada wuduk hukumnya boleh jadi sunnah, boleh jadi harus. Dia ada 3 benda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena fahami hadis tersebut. Sesiapa yang berwuduk seperti yang diperintahkan dan menunaikan solat seperti yang diperintahkan. Allah Ta'ala
memerintahkan kepada kita salat 5 waktu sehari semalam. Ini perkara yang wajib. Ba'diyah, qabliyah sunat. Solat witir sunat, solat sunat tarawih sunat. Ada orang kata, ustaz, solat sunat tarawih ni kalau buat 8 boleh, buat 20 boleh, dua-dua boleh buat. Yang tak boleh jangan tak buat langsung. Rugilah. Dia kata, ustaz, 8 boleh, 20 boleh, dua-dua boleh. Tapi jangan tak buat langsung, rugi. Sebab bulan solat sunat tarawih ni cuma ada pada bulan Ramadan. Yakni siapa yang berwuduk seperti yang diperintahkan, yakni mereka yang ingin melakukan solat. Setiap kali solat kita mesti bersihkan diri kita dengan air wuduk tadi. Air wuduk tadi bukanlah untuk membersihkan najis, sebaliknya ia membersihkan dosa-dosa yang ada pada wajah kita. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, itulah akan kelebihan wuduk. Sebab tu bila mana kita berwuduk, dalam hadis Nabi SAW, setiap titisan air wuduk yang jatuh daripada wajah kita tadi, yang mengambil wuduk tadi, setitis yang jatuh daripada wajah tersebut dengan air wuduk tadi, maka titisan air yang jatuh tadi seperti mana dosanya yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu walaupun di luar bukan untuk melakukan solat, melazimi dengan perbuatan berwuduk, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Tak semestinya berwuduk solat saja. Kita nak pergi kerja, mengambil keberkatan dengan air wuduk, tak ada masalah. Kita bersihkan diri kita. Orang berwuduk ni tuan-tuan, dia segar. Orang berwuduk ni dia dapat the energy. Tuan-tuan. Kejap tiba-tiba, segar sungguh. Energi yang dia dapat tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amali. Maka dan menunaikan salat seperti yang diwajibkan, yang diperintahkan. Apa kelebihannya? Diampunkan perbuatannya yang telah lalu. Yakni perbuatan itu adalah dosa yang telah lalu. Perbuatan kita mengambil wuduk, perbuatan kita menunaikan salat seperti mana yang diperintahkan, akan kelebihannya, kata baginda Nabi SAW, diampunkan perbuatannya, yakni dosanya yang telah lalu. Sebab tu kita ni tak rugi jadi orang baik, tak rugi kita datang masjid, tak rugi kita berwuduk, tak rugi kita solat. Ada orang rasa rugi. Ada orang dia tak ada masa nak berwuduk, ada orang tak ada masa dia nak solat. Seperti mana wuduk itu hanya perkara biasa dalam dirinya, tanpa mengetahui akan kelebihan yang Nabi SAW sabdakan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka perkara ini perlu kita ubah, bahasanya wuduk yang kita ambil tadi, dengan dimasukkan sekali dengan perbuatan solat tadi, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini tuan-tuan dah buat. Sekarang tuan-tuan dah berwuduk, cuma menunggu waktu solat yang diperintahkan. Tapi sebelum solat yang diperintah, yang diwajibkan kepada kita itu, kita ada solat ba'diyah, kita ada solat qabliyah, kita ada solat tahiyatul masjid. Walaupun sunat, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita mengatakan hanya dengan berwuduk kita memandang perkara itu kecil, sedangkan perbuatan itu Allah Taala mengampunkan dosa kita. Lepas ni kalau kita tahu bahawasanya wuduk itu mengampunkan dosa kita, maka lepas ni berhati-hatilah kita mengambil, cermatlah ketika mengambil, bersungguh-sungguhlah ketika mana mengambil wuduk tersebut. Kerana apa? Bukan hanya najis yang keluar daripada wajah kita, tetapi dosa-dosa sekali dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Sayang Allah pada kita. Bayangkan kalau kita 5 kali sehari kita berwuduk, Allah ampun dosa kita. Tak solat pun, Allah ampun dosa kita. Allahu Akbar. Itu sayangnya Allah pada kita. Allah bagi banyak amanat-amanat yang boleh kita lakukan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Azan stop. Azan teruskan. Teruskan. Maka Nabi SAW kata apa? Menunaikan solat
seperti yang diperintahkan, diampunkan perbuatan, yakni dosanya yang telah lalu. Makanya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Maka perbuatan tadi, iaitu wuduk dan menunaikan solat yang diperintahkan, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya yang telah lalu. Apa dia? Dosanya sebelum lagi perbuatan tersebut. Mungkin kita keluar daripada rumah pergi kerja, sampai dekat tempat kerja, ada satu perkara dosa yang kita buat, mata kita memandang perkara yang haram, maka dengan wuduk tadi Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dengan solat yang kita akan tunaikan sebentar lagi, iaitu solat Jumaat, solat fardu zuhur berjemaah, dengan perintah tersebut Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Maka tak rugi. Sebab dosa ni berkaitan apa yang kita akan dapat sekiranya masih di bawah dosa ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab ulama, dosa yang kita ada hendaklah kita hapuskan sebelum kematian menjemput kita. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita tak boleh kata aku nak taubat nasuha tapi aku belum bersedia. Itu sebut macam tu. Aku nak taubat nasuha tapi aku rasa aku belum sedia. Rasa macam mungkin aku mati lambat lagi, dia kata. Mungkin aku rasa umur 60, 55 ataupun pencen baru aku buat taubatan nasuha. Dia kata begitu. Ini dosa yang diampunkan dengan wuduk dan solat tadi adalah dosa kecil. Tapi bila mana kita kata dosa besar itu boleh dihapuskan dengan taubatan nasuha. Sebab tu dia kata, Ustaz, saya ni nak taubat nasuha, tapi muda lagi lah Ustaz. Usia saya baru 30 tahun Ustaz. Nak taubat nasuha rasa awal, macam nak mati awal pula. Tidak. Allah dah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ada orang kata, Ustaz, tak apalah, lewat sikit taubat nasuha. Mungkin tua sikit lah Ustaz, sekarang benar sedia. Allah, ni manusia rugi. Apa cara sekalipun dalam hidup kita, kalau mampu sebulan sekali kita buat taubat nasuha. Usalli sunnatan taubatan nasuha rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah Rabbal baraya. Selesai. Allah ampun dosa kita. Sebab dalam hadis Nabi SAW, orang yang bertaubat nasuha seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Sebab tu dalam sebulan kita kena cari masa untuk taubat nasuha. Kita tak boleh tak taubat nasuha. Dia kata, Ustaz, saya tunggu tua lah. Tak boleh. Ramai hari ni kita tengok yang meninggal usianya 30 tahun. Ramai kita tengok meninggal usianya 38 tahun. Tidak sampai 60 tahun. Ini yang rugi. Yang paling rugi manusia itu, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mempunyai dosa. Ni kita tak nak. Sebab tu bila mana sebut saja tentang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita nak jadi orang bertakwa. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Allah tutup neraka nak jadikan syurga. Walaupun Ramadan tu Allah ampun dosa kita, kita kena taubat juga. Lepas tu Nabi kata di awal-awal masuk saja bulan Ramadan, doa pada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kita minta dijauhkan daripada neraka? Sebab ramai mereka di bulan Ramadan masih melakukan seolah-olah bulan Ramadan itu bulan yang biasa, melakukan kesalahan yang menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila bulan Rajab datang tentang solat, Allah tunjukkan kepada Nabi SAW syurga dan neraka. Supaya nanti bulan Ramadan kita tahu apa yang telah terjadi, apa yang telah Nabi lihat ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab tu dah ditutup rapat-rapat.
Pintu neraka dibuka seluas-luasnya pintu syurga ditambah dengan doa. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redalah kami masuk ke dalam syurga. Banyak kita berdoa. Daripada solat kita, daripada tarawih pada malam tersebut, kita baca doa tu supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kenapa? Mula Ramadan tu Allah tutuplah pintu neraka. Sebab tu kita jangan lewatkan untuk solat taubat. Ustaz, kalau solat taubat biasa boleh ke? Tak payah taubat nasuhah? Boleh. Kata ulama, kalau kita solat taubat biasa, Allah tutup saja kesalahan tu. Tapi kalau seseorang itu taubatan nasuhah, kata ulama, dipadam terus kesalahan itu daripada filing kita. Filing tu filing. Filing masuk rekod kita. Yang kita kata ada buku catatan amal. Yang kita kata, ya Allah, ke di akhirat nanti adakah belah kiri ataupun kanan yang aku terima. Maka kalau terima kanan, alhamdulillah. Sebab itu tidak ada istilah dunia dengan akhirat kena setara. Ada orang kata aku buat dosa tak apa, yang penting aku beribadah. Tak apa aku buat dosa, yang penting aku solat, dia kata. Aku tak menutup aurat, tak apa, yang penting aku solat. Tak ada perkataan tu. Tak ada Allah kata kalau kau solat tak apalah, yang penting kau boleh buka aurat. Tak. Solat tu mencegah daripada kemungkaran. Sebab tu bila mana berwuduk dengan solat ini satu benda sinonim yang tak boleh dipisahkan, maka ia berkaitan dengan penghapusan dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dosa besar, dia kena taubatan nasuhah. Lepas tu saya kata sebulan sekali kena kita taubat nasuhah. Walaupun kita kata, ya Allah Ustaz, saya 30 tahun dosa ni tak tahu banyak sikit, takkan nak taubat nasuhah. Kebetulan taubat nasuhah kamu pada malam tersebut adalah taubat nasuhah kamu yang terakhir, kerana besok kamu telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu berbahagialah kamu. Sebab kamu mampu taubat nasuhah. Ini tidak kamu kata nanti. Bila datang malaikat Israel, tak lambat, tak lewat sesaat sekalipun, maka nyawa kita akan diambil. Ini tidak. Adakah malaikat Israel datang kita boleh kata, wahai malaikat Israel, sabar dulu, tunggu aku taubat, baru mau ambil nyawa aku. Boleh katanya? Tak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasai mati. Sebab itu berwuduk dengan solat yang diperintahkan. Ia satu perbuatan yang boleh dihapuskan dosa-dosa kita. Jangan memandang remeh atas perkara yang kecil, kerana ia basic dalam kehidupan. Nak solat mesti berwuduk. Melainkan tak ada air baru tayamum. Nak solat wuduk. Apa kelebihannya? Nabi sebut Allah akan ampunkan perbuatannya, yakni dosanya yang telah lalu. Tapi kata ulama adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar. Tidak. Nak dosa besar ni kena dengan taubatan nasuhah. Sebab tu kata Ustaz, saya tak buat dosa besar. Jangan kata macam tu. Buat saja taubatan nasuhah. Habis, kalau boleh kita ambil lah maksud, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Taubat ni, solat sunat taubat tu, dia sunat saja. Yang wajibnya adalah bertaubat daripada dosa. Faham? Ustaz, orang tu, dia tak solat tu, dia duduk atas sejadah. Menangis, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku buat maksiat. Tu taubatlah. Duduk seorang-seorang menangis air mata, ya Allah, dulu aku muda, ya Allah, jahatnya aku, ya Allah, aku mencuri, ya Allah, dulu muda, ya Allah, teruknya aku, ya Allah, aku mencuri, aku muka lorang, ya Allah, dulu aku solat, aku tinggalkan, ya Allah, azan berkumandang, ya Allah, aku buat dengar, tak dengar saja, ya Allah. Itu taubatlah. Dia insaf. Tapi bila mana kita solat sunat taubat, kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu berbahagia kita bila mana bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan tidak membawa dosa-dosa kita. Matlamat kita sekarang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap amalan kita itu adalah untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan pahala yang kita dapat memberi manfaat kepada kita di hari akhirat kelak. Walaupun dengan wuduk, walaupun dengan solat berjemaah. 5 waktu kita istiqamah, insya-Allah akan datang kebaikan yang lain. Ada orang yang tidak menjaga 5 waktunya, susah dia nak jaga solat sunat yang lain. Duhanya, witirnya, solat qabliyah ba'diyah, dia tidak akan jaga. Melainkan benda itu dimulakan dengan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Bukan susah. Ada 5, yang pertama 2. Kenapa Allah bagi 2 saja solat subuh? Nampak?
Ulama bincangkan kenapa, sebab Allah tahu di saat waktu subuh kita sibuk nak siapkan anak. Faham? Kata ulama apa? Allah ini yang maha berkuasa. Kenapa perantaraan maghrib itu sangat pendek, bilangannya 3? Sebab di saat itu orang sibuk mengejar masa. Ada yang pulang daripada kerja, ada yang pulang dalam keadaan jet. Makanya singkat, dia solat dan dia boleh terus pergi meneruskan kehidupannya seperti biasa. Tuan-tuan yang berhormat, sebab setiap waktu Allah berikan masa kepada kita. Allahu Akbar. Tengok pada waktu Isyak ni. Isyaknya panjang, daripada 8.30 sampai pukul 6. Panjang. Kerana apa? Waktu itu panjangnya, waktu itu kerana Allah tahu kita waktu itu adalah waktu istirahat, maka dilewatkan. Ada mereka yang balik kerja, melihat anak mereka lalu tidur. Sebab tu kata ulama, dibolehkan melewatkan solat isyak tadi sekiranya dia ada berniat untuk solat sunat tahajud pada sepertiga malam. Dibolehkan. Tapi kalau tengok muka banyak membongak, tak payahlah. Tak poyo-poyo. Aku nak lewat dah sekejap. Aku nak solat tahajud. Padahal tak pernah buat tu. Dia saja jadikan alasan. Tak boleh lah. Sebaik-baiknya Nabi sebut amalan paling afdal adalah solat di awal waktu. Dia ada waktu dengar duduk kat rumah tengah tengok cerita cinta separuh nyawa. Kan baru-baru cerita Kasyaf berlaku kan. Baru dia berlanggar kan. Episod 2 saya tak tengok, episod 1 je saya tengok. Episod 2 belum tengok, baru record tadi. Episod 2 belum. Episod 1 baru tengok. Dia baru nak hantar surat kan. InsyaAllah. Dia marah ke orang tu sebab jadi baik ceramah dia percuma. Nampak tuan-tuan. Kita ada waktu solat di awal waktu, solatlah. Jangan kita jadi seolah orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita tak nak tegur orang yang tidak melihara solat, iaitu orang yang melalaikan solat. Ada waktu kita tak sibuk duk main WhatsApp. Ada waktu kita tak sibuk duk main Facebook. Ada waktu tak sibuk kita tengok bola EPL, English Premier League. Salat dulu. Dahulukan Allah baru dahulukan dunia. Kita nak mudah dahulukan Allah. Jangan jadi manusia kata, ustaz saya tak sempat ni ustaz, nak solat pun tak sempat. Sebenarnya yang memberikan masa itu adalah Allah kepada kami. Lepas tu Allah sebut dalam surah yang pendek 3 ayat saja. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. 24 jam 5 waktu Allah bagi kepada kita, kita tak boleh ingat. Ini 5 waktu saja pun kita masih seolah-olah memberi alasan untuk bertemu dengan Allah. Belum lagi 40 waktu. Belum lagi kalau Allah suruh kita solat sejam sekali, tak tahu apa jadi gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu, walaupun dengan berwuduk dengan salat tadi, mudah-mudahan dia membetulkan hidup kita, menjadikan hidup kita lebih baik dalam keadaan meneruskan hidup dalam keadaan di akhir zaman yang banyak berlaku fitnah. Akhir zaman ni, kukuhkan diri kita dengan salat di awal waktu. Kukuhkan diri kita. Jangan kita cari amalan-amalan lain, tapi solat kita masih lewat. Zuhur 3.45, Asar 6.45. Isyak maghribnya 8.20. Isyak 5.50. Jadilah. Dia kata tak apa. Yang penting aku solat. Ini perkataan orang yang menganggap solat itu tidak memberi apa makna dalam kehidupan dia. Faham? Sebab tu ada disediakan neraka bagi orang yang solat. Sebab apa ni ya? Perkataan yang dikatakan bulan Rajab itu adalah tentang salat, kata guru kami Al-Harith Ali Zainal Abidin. Dia solat lewat, tapi dia mengatakan yang penting aku solat. Yang penting dah solat. Walaupun lewat, yang penting aku solat. Itu perkataan orang yang menyangka solat itu semata-mata solat sahaja. Dia bukan kegembiraan bila mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk lagi satu hadis daripada Utsman bin Affan. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa qala man tawadda'a wudu'i hadha summa atal masjida fa raka'a fihi ra'ataini ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Aku pernah,
Kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku pernah melihat Rasulullah. Siapa pernah lihat Rasulullah ni beruntunglah tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi kita nak nampak Rasulullah, dapat tak dapat. Dekat dunia pun belakangkan Nabi. Dekat dunia pun tak nak kenal Nabi. Dekat dunia pun tak tahu susuk tubuh Nabi macam mana. Ulama tulis kitab, kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tak baca pun. Kita tak selidik macam mana Rasulullah. Kita tak faham bagaimana tubuh Rasulullah, bagaimana peringkat pribadi Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimanakah sirah baginda Nabi SAW. Adakah kita dapat melihat wajah Rasulullah ketika mana di akhirat? Besok datang, kita nak minum dekat telaga Al-Kausar. Nabi tak kenal kita. Ya Rasulullah, aku haus, aku nak minum air telaga Kausar. Rasulullah kata, aku tak kenal. Sebab apa? Dekat dunia tak pernah nak sebut nama Rasulullah. Dekat dunia tak pernah belajar hadis Nabi SAW. Dekat dunia tidak pernah langsung untuk berselawat kepada Nabi SAW. Nak Nabi kenal kita, kena banyak selawat. Lepas tu bulan Ramadan, habis saja solat tarawih 2 rakaat. Subhanal malikil ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita selawat kat Nabi. Kalau ada dekat 20 rakaat, berapa kali selawat kat Nabi? Ui, banyak. Lepas tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Jawab betul-betul. Dan minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Lama aku tak siku kepala orang. Saya 5 tahun duk jadi Bilal tu, Tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Lama lah tak keluar pula viral dekat Facebook. Bilal siku jemaah. Lama tak siku jemaah macam ni. Tuan, jangan main-main. Sambut elok-elok nama Nabi. Wassalamualaikum. Betul ni tu. Nak jawab, penat ke tak tahu, penat tak penat. Puasa, tuan-tuan. Nabi siap ni perang ni dengan sahabat. Perang Badar. Waktu Ramadan. Kita apa yang perang Facebook. Kita kat manusia sekarang perang Facebook je. Gaduh dalam Facebook. Gaduh dulu, gaduh tumbuk. Sekarang gaduh, jom masuk Facebook. Komen. Sampai kiamat tak habis. Tuan-tuan berahmati Allah. Lepas tu, dapat melihat Rasulullah ni, insyaAllah lah. Kita mulialah tuan-tuan. Kita semua nak tengok Nabi. Kita semua nak jumpa Rasulullah. Mudah-mudahan. Lepas tu kita doa pada Allah. Kalau boleh kita nak masuk syurga Firdausi. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti bila di syurga nanti ya Rasulullah, ada seorang sahabat tu, dia bagi tahu, Nabi kata engkau adalah ahli syurga. Maka dia gembira. Dia gembira sebab dikatakan dia ahli syurga. Tapi ketika itu, sampai satu masa Nabi tak nampak lagi di dekat masjid. Tuan. Maka pun dia pun cari di rumahnya. Kenapa kau tidak lagi datang ke masjid? Aku sakit ya Rasulullah. Lepas kau mengatakan aku ahli syurga, Rasulullah terkejut. Maka dia kata, kenapa kau terkejut? Maka aku bukan tidak suka ya Rasulullah. Aku risau bila mana aku masuk ke dalam syurga, aku tak akan bersama denganmu ya Rasulullah. Aku tak dapat lagi lihat wajahmu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, siapa yang banyak berselawat kepadaku, siapa yang paling baik akhlaknya, akan bersamaku di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak sambung dengan Nabi, kena banyak selawat. Tuan-tuan, jangan syek lagu Imam Troye, pilih-pilih lagi tu. Banyak berselawat. Tuan-tuan dirahmati Allah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan menyempurnakan wuduknya. Berwuduk dan menyempurnakan wuduknya. Kena faham pada dua perkataan. Wuduknya, mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduknya. Kita bukan mengambil wuduk saja, kena sempurnakan. Sempurnakan bagaimana? Ketika mana sapu muka penuh dengan ketelitian. Sapu tangan kita penuh. Kalau boleh, tangan tu biar betul-betul kena sampai siku. Tuan-tuan. Kemudian baginda bersabda, sesiapa yang berwuduk seperti wudukku ini. Maka Sayyidina Umar tengok Rasulullah ambil bagaimana. Dan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia pergi ke masjid. Maknanya mereka sebelum ke masjid, mereka berwuduk daripada rumah. Ini yang SOP baru kita, betul tak tuan-tuan? Berwuduk daripada rumah. Tapi kalau dah terkentut sampai dekat surau pula 3 km. Datang surau, alamak terkentut, jangan patah balik pula.
mintalah kebenaran, cik saya nak ambil uduk. Ini dia batal balik sebab terkentut. Itu 3 kilometer kena 15 kilometer. Meninggal pun nak ulang balik, dia pun pergi balik ambil uduk. Datang balik kentut. Memang passion dia macam tu. Ada orang dia memang passion dia tu. Dia dekat luar masjid, dia tak kentut. Dia masuk je dia kentut. Dia ada penyakit dia. Mungkin dia ada penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dia pergi ke masjid dan menunaikan solat 2 rakaat. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Nampak mudah saja. Pergi ke masjid, setiap langkahan tu kata Rasulullah akan dihapuskan dosanya dan diberikan darjat kebaikan kepadanya. Dengan wuduk tadi. Maka dia pergi solat sunat 2 rakaat, boleh dikata dengan solat sunat wuduk ataupun solat tahiyatul masjid, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kalau mampu berwuduklah kita daripada rumah. Kalau tak mampu dekat surau pun boleh, kat masjid pun boleh, tapi SOP kita berwuduk daripada rumah juga ada kebaikannya sebab ia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dah datang masjid tiba-tiba terkentut, jangan balik rumah. Minta kebenaran pihak surau nak ambil wuduk. Kalau dia balik juga pergi ambil kat rumah, nama dia bengong. Faham? Selesai. Pergi balik rumah ambil wuduk semula. Parahlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak ada dah sampai JK suruh pergi balik. Terkentut balik. Tak ada. Ambil. Tak jadi masalah. Tapi SOP itu ada kelebihan kita berwuduk daripada rumah. Tapi kalau kita daripada luar, kita boleh bagi tahu pada pihak masjid atau surau, saya daripada luar dan saya tak ada wuduk lagi. Maka dibolehkan. Jangan kita senyap. Ada orang dia senyap. Saya tak ada wuduk tadi Ustaz. Ada berlaku. Saya tak ada wuduk Ustaz. Saya solat je dulu. Allahu Akbar. Cakap. Boleh. Bukannya haram. Cakap je. InsyaAllah dibenarkan untuk mengambil wuduk. Tak menjadi masalah. Ini akan kelebihannya. Maka kita amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Iaitu dosa-dosa yang kecil. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Riwayat Al-Bazzar dan perawi-perawinya ialah perawi yang sahih. Wallahu alam, sekadar itu dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti kita masuk fasal yang ketiga, hadis tentang amalan yang menghapuskan dosa seseorang, seperti bayi yang baru dilahirkan, selamat menyambut nisfu Syaban dan selamat menyambut bulan Ramadan al-mubarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.